السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب النظام شهد يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنين خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ومعلمينا ولذوي حقوق علينا شامل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan taufik dan hidayah pada saya, pada kita semua pada malam ini dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersaksilah dengan iman, maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Jadi Allah Taala iktiraf orang yang datang ke surau masjid rumah Allah, datang beribadat kepada Allah, Allah iktiraf bahawa dia ni beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur pada Allah, Allah beri taufik pada kita juga, dia dapat tunaikan perintah yang agung iaitu solat fardu maghrib dilakukan dengan cara yang disukai oleh Allah, iaitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan ganjaran paling sedikit 25 pahala. Jadi syukur pada Allah pada malam ini juga. Di antara maghrib dan isyak Allah Taala kurniakan taufik untuk kita duduk dalam majlis ilmu ni. Ini semua perlu pada taufik. Tanpa taufik daripada Allah, untuk kita jadi panas. Tanpa taufik daripada Allah, kita punya punggung kita boleh jadi panas, tak tahan dah keluar. Ini satu benda. Ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita perlu pada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayat satu. Hidayat dah ada dah. Dah petunjuk itu dah ada. Taufik, apa makna taufik ni? Satu kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara. Macam kisah tengok Abu Lahab, Abu Jahal, mereka dah nampak hidayah dah tu. Dah nampak Nabi SAW tu hidayah. Nabi tu hidayah. Tapi ada perkara yang menghalangnya daripada hidayah tersebut. Allah tak bagi taufik pada dia untuk dia beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu je penghalang dia. Allah tak bagi tahu taufik. Jadi apabila Allah bagi taufik, kita kena syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab taufik juga adalah satu perkara yang sangat mahal. Kadang-kadang kita tahu tapi tak amal, rugi juga. Baik, semua kemudian ada pun selepas itu kita sambung mengajar kita penawar bagi hati
Pada muka surat 48 masih lagi pada bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Dan kita tiba pada muka surat 48. Dan ketahui olehmu, pada perenggan yang baru tu. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumin fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia, dicela apa? Dicela dalam syarak akan dia semata-mata. Jadi perlu diingat juga sebelum ni kita telah di awal tajuk mengatakan bahawa sifat kemegahan itu, kasih akan kemegahan itu satu sifat yang keji dalam syarak. Sifat yang tak elok lah. Sifat yang dicela oleh syarak. Kerana apa? Syekh ni datangkan pula kata sifat kemegahan ni pula tak semuanya dicela. Ni kerana apa? Kerana takut dia faham terus, dia faham kemegahan tu keseluruhannya sampai tak perlu ditafsir lagi. Jadi Syekh ni jaga, sebab tu didatangkan juga ada sebahagian kemegahan itu dipuji dalam syarak. Bukan semuanya dicela, tapi ada juga sebahagian yang dipuji dalam syarak. Itu maksudnya. Kan? Baik, dia kata apa ke? Dan ketahui kamu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia. Akan kemegahan itu dicela oleh apa? Dicela oleh syarak semata-mata. Semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Kalau nak dibandingkan seperti harta. Harta kita ni, harta kekayaan ni, tak semuanya salah. Tak semuanya dicela. Ada juga yang diguna pakai. Ada yang boleh diguna. Kalau sekadar untuk keperluan boleh. Kan? Untuk kita ada hajat, nak selesaikan hajat kita. Untuk kita isi perut kita. Kan? Untuk kita keperluan, kan? Macam kereta, rumah, keperluan, satu keperluan. Kan? Tak ada masalah. Dia yang masalahnya iaitu semata-mata untuk mencari kemegahan. Misal kata perniagaan, apa tujuan berniaga? Semata-mata untuk mencari kekayaan, untuk bermegah-megahan. Ini dicela dalam syarak. Ini haram. Siapa yang mencari harta dia untuk dia membanyakkan harta dia dengan tujuan untuk bermegah-megah, dalam syarak hukumnya haram. Tapi apabila dia mencari untuk dia usahakan atas harta dia dengan tujuan dia boleh beribadah kepada Allah, dia boleh untuk memberi nafkah kepada anak isteri dia, kemudian dengan niat dia ada harta, dia nak buat ibadah, zakat dan sebagainya, untuk bersedekah dan sebagainya, ini dipuji dalam syarak. Tapi kalau dia semata-mata kerana kenapa kamu berniaga? Semata-mata nak jadi kaya dan megah. Ini dalam syarak, dalam agama adalah dicela. Perkara tersebut tak boleh dibuat. Sebab tu kita kena letakkan niat, bersihkan niat kita dalam kita mencari harta, kita nak mencari harta tu, kita kena letakkan niat itu lillahi ta'ala. Itu yang penting tu, niat tu. Sebab tu Nabi SAW, ramai ulama meletakkan nak buat amal, innama a'malu bin niat. Sesungguhnya bermula amal itu dengan niat. Jadi apa-apa juga kita nak buat, senang aja kita letakkan niat untuk selamatkan diri kita. Kita buatlah apa jua perkara, kita niatkan untuk ibadah. Untuk ibadah selesai. Kan? Tapi kalau semata-mata untuk keduniaan saja, untuk kemegahan saja, ini satu sifat yang dicela dalam syarak. Jadi itu dilarang. Sebab tu kita kena jaga. Jadi dia kata apa? Jadi kalau nak dibandingkan sifat yang kemegahan ini, kalau nak dibandingkan seperti harta, tiada dicela semata-mata. Harta tu tak dicela semuanya. Kan? Bahkan ataupun tetapi ada juga kemegahan yang dipuji. Ada juga kemegahan yang dipuji pada syarak. Dimaksud yang dipuji tu, yang dipuji pada syarak. Dan berhajat kepadanya. Dan berhajat pula
kepadanya oleh manusia seperti berhajat ia manusia itu kepada sedikit daripada harta. Dia nak isi perut dia nak berjalan ke tempat ibadah ke, dia nak tunaikan macam-macam. Maknanya setakat untuk hajat kita tidak ada masalah. Tapi yang masalahnya tadi iaitu mencari selain daripada perkara tersebut untuk tujuan bermegah-megahan semata-mata. Oh, beli kereta besar supaya orang tengok aku ni gah sikit. Semata-mata kerana tu je. Jadi ini dalam syarak adalah dilarang. Kalau kita nak pakai dengan tujuan dengan hajat kita mudah nak jalan, tak penat balik, aku beli kereta mahal sikit supaya duduk dalam kereta tak connect, balik aku senang nak buat ibadat. Boleh, tak ada masalah. Dengan tujuan ataupun aku jadikan kereta ni senang nak ambil tetamu-tetamu ulama-ulama daripada mana kat airport kalau datang para ulama, aku dengan niat aku nak jemput dia, pakai kereta aku gunakan. Ada orang macam itu. Macam saya pergi ke satu pesantren. Satu pesantren di Dalwa. Dalwa ni dekat Surabaya. Dia punya anak murid dia adalah 14,000 orang. 14 ke 15,000 orang anak murid dia. Memang besar pesantren dia. Memang canggih. Kalah universiti. Sana anak-anak murid dia semua pakai kad dia. Duit dalam tu, rekod dalam tu, semua dalam tu. Pakai kad dia. Nak beli barang pakai touch dia. Skin. Pakai scan dia. Tit. Nak bagi tahu canggihnya diorang ni. Tapi kita tengok tuan guru dia, kita ingatkan rumah tuan guru tu besar. Kat blok yang dia tengok dia buat mewah depan tu. Apa salah dia buat mewah? Rupa-rupanya rumah yang dibuat yang di depan itu adalah untuk rumah-rumah tetamu-tetamu yang datang daripada luar. Rumah dia yang sebenarnya ada buka satu pintu belakang yang kocik je rumah ada belakang, dan bumbung pun biasa je. Itu saya sendiri tengok depan mata. Ini keadaan dia. Dia buat rumah tu dengan tujuan untuk memuliakan tetamu. Ini jadi boleh kita jadikan sebagai contoh. Tuan pergi dekat pesantren tu, Surabaya, pergi dekat pesantren Dalwa. Dia pesantren dia ada hotel, ada kelang sendiri, ada kelang baju, ada kelang makanan, macam-macam dia ada. Dengan dia punya macam-macam lah. Dia ada. Tapi rumah tok guru dia kecil je. Yang depan rumah dia yang bersambung dengan dia tu, itu adalah untuk tetamu-tetamu yang hadir. Ini sifat tuan guru. Ni yang kita nak ikut. Tujuan nak buat tu tak kisah. Beli sofa mahal. Sofa yang mahal. 5-6 ribu punya sofa kan. Sofa orang kata datuk-datuk punya. Tan Sri punya. Tujuan dia apa? Untuk bagi tetamu selesa. Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Itu tak kira membazir. Itu sebab kita nak belajar-belajar datangkan sifat untuk memuliakan tetamu datang ke rumah kita. Itu tak dilarang dalam syarak. Itu boleh. Tak ada masalah. Tapi tujuan untuk megah-megah, aku tujuan beli sofa ni, biar orang datang tengok sikit aku ni. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi sebab tu kita kena betulkan balik segala niat kita. Setiap apa yang kita belanjakan, kena betulkan balik kita punya niat kita. Apabila kita betulkan niat, insya-Allah selamat. Tu dia. Maknanya berhajat sedikit daripada harta. Nak buat ibadat kan. Jadi dia mudah. Kalau tak ada harta pula, tak ada makanan pula, susah pula. Dah harap pada makhluk pula. Itu pun satu perkara yang susah pula. Sebab tu tak semua macam mana dia umpamakan seperti harta. Harta tu tak semuanya dicela. Boleh juga kita cari untuk hajat kita dengan tujuan untuk sampai kepada ibadah. Itu sebagai wasilah. Harta itu sebagai wasilah untuk kita beribadah. Itu tak ada masalah. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, yang dipuji pada syarak, maka iaitu tiap-tiap itu, yang tiap-tiap tadi itu, yang dipuji itu seperti kemegahan seorang di sisi raja. Sebab tu dalam kaedah kan ulama letak apa? Al-wasailu hukmul maqasid. Kan? Setiap wasilah itu
adalah untuk hukum untuk sampai kepada maksud yang sebenar. Sebab tu Allah perintah juga kita supaya kita mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah oleh kamu akan wasilah. Wasilah ni apa? Tangga lah orang kata, perantaraan untuk kita sampai ke destinasi kita. Jadi untuk yang terutamanya untuk sampaikan kita ke jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa jua yang menjadi tangga kita kepada keredaan Allah, maka itu dipuji dalam syarak. Itu tak ada masalah. Misal kata kita gunakan harta kita apa semua dengan tujuan untuk apa? Untuk membantu orang, untuk membuat kebajikan, untuk mendekatkan diri kita pada Allah, tak ada masalah. Macam kita nak buat sekarang, nak buat umrah, nak buat haji. Nak buat umrah, buat haji, belanja dia bukan sikit. Kan? Mahal. Kadang-kadang nak mohon pun belum tentu dapat. Kadang-kadang apa nak pakai tak pakai tabung haji, nak pakai travel lain pula, harga dia jadi mahal pula. Tapi semata-mata sebab kita nak buat ibadah juga, maka dia dibolehkan dalam syarak. Kita nak belanja dengan tujuan untuk buat ibadah 50,000 sekalipun tak ada masalah. Sebab kita nak buat ibadah, tak ada masalah. Benda yang baik, tak dicela. Lain kan 50,000 tu nak enjoy. Ni pergi Thailand bagus ni. Ni pergi Batam bagus ni. Ramai kata sudah sekarang semua pergi Batam kan. Nak pergi Batam lah, nak pergi Thailand lah, nak pergi mana-mana lah, macam-macam tempat nak pergi. Dengan bertujuan maksiat. Jadi ini dicela. Berbanding dengan duit yang sama juga tapi digunakan untuk jalan ibadah. Itu dipuji dalam syarak. Begitu juga kemegahan. Dia bagi contoh seperti seorang di sisi raja. Macam mana? Dengan dia nak tarik nak tarik hati raja tu supaya mendengar apa yang dia cakap. Dengan apa? Dengan kemegahan yang ilmu yang ada dalam diri dia tu supaya dapat menasihati raja tersebut daripada melakukan kezaliman. Raja ni bukan semua orang dia boleh dengar. Kan? Nak dengar cakap orang biasa dia. Bukan senang. Tu kata tu. Itu yang dituntut juga kemegahan tu. Supaya tengok setaraf lah dengan dia. Dengan tujuan tu untuk memberi nasihat kepada raja-raja. Tak ada masalah. Dengan tujuan kita, itu perkara yang dipuji pada syarak. Dengan tujuan supaya tidak merendah-rendahkan darjat bagi si raja. Kan Nabi SAW pesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, muliakanlah seseorang itu mengikut darjatnya. Sebab tu kita kena muliakan orang ni ikut darjat. Kalau dia Tan Sri lah, tak kira lah. Kalau dia Datuk lah. Ikut dia raja lah, kita ikut. Sebab Nabi perintahkan supaya kita muliakan saudara se-Islam kita mengikut pangkat darjatnya. Tapi bukanlah berlebih-lebihan, tapi mengikut dia punya kesesuaian dia lah. Orang kaya ni, dia di alam dia. Tak sama dengan orang yang sederhana. Tak sama dengan orang yang miskin. Lain alam jadi kita nak kita lah umat Islam kena solam dalam alam ni. Jadi kena muliakan. Tu dia. Jadi apabila kemegahan itu dipakai untuk semata-mata untuk kita iaitu nak menolak ia raja itu dengan kemegahan akan yang zalim supaya dia tak berlaku zalim. Nak tegur raja ni bukan senang tuan-tuan. Dia perlu pertama sekali mesti ada ilmu betul-betul. Dia tengok hang siapa belajar mana nak tegur aku ni. Dia nak tengok dulu orang ni bukan orang biasa kan. Sebab tu perlu ada kemegahan, ilmu kena mantap kan. Dia punya cara kena ada supaya apa? Hati raja tu tunduk kepada dia dengan tujuan supaya dia mendengar nasihat yang betul. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Supaya raja mendengar
nasihat. Kalau tak ada tak apa dan nak nasihatkan raja, maka apa akan jadi? Rakyat akan merana sebab tidak ada orang yang nak menasihati raja. Sebab tu penting raja-raja dia kena ada penasihat dia. Macam kita ni, raja kalau negeri ni yang di-Pertuan muftilah. Muftilah penasihat agama bagi yang di-Pertuan. Maknanya yang bagi raja Negeri Sembilan ni, di Rombau ni adalah dia siapa wakil daripada pegawai agama Rombau, sebagai penasihat bagi raja, supaya tak melanggar batasan hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Itu tujuannya. Tapi apabila tak ada orang menasihatinya, maka dia pun tak tahu dalam keadaan jahil, maka dia akan melanggar perintah Allah. Dengan asbab melanggar tadi, datang macam-macam musibah. Musibah tu datang bukan pada kena pada dia saja, bahkan rakyat jelata juga akan kena juga, sama juga. Macam tsunami datang kan. Tsunami datang tu tak kira orang siapa. Dia tak kira orang soleh, dia tak kira orang toleh. Semuanya dia siapa bersih. Kan kat akhirat besok siapa yang mati, besok barulah ada hari pengasingan. Tapi kalau bala sampai seorang pun tak terlepas, semuanya kena bala. Macam tsunami berlaku kan tahun 2004. Berapa ramai orang soleh kat Aceh tu, Tok Tunggu besar. Berapa ramai yang ada, semua orang soleh kat situ. Apabila tsunami datang, semua ni disapu bersih. Ada yang selamat lah. Yang tak selamat, habislah disapu bersih. Jadi itu penting untuk kita untuk menasihati raja, pemerintah kita dan juga ahli keluarga kita. Sebab tu agama ni Nabi mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi pentinglah untuk bagi nasihat. Maka iaitu dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan kemegahan itu akan zalim, dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Tu dia tujuan dapat nak beri nasihat. Tu tujuan nak dapatkan kemegahan supaya raja tersebut mendengar nasihat. Bukanlah orang kata tu perlu kaya sangat, bukan. Maknanya yang penting ilmu dia mantap. Ilmunya mantap. Nak jumpa raja ni, kita ni kena standby lah, sedialah. Dengan dalil dia, dengan apa semua perkakas kita nak bagi tahu dia, itu dia supaya dia takluk, supaya kita ambil hati dia tu, supaya dia tu tunduk pada kita punya cakap. Itu tujuannya semata-mata, bukannya nak dengar cakap kita tu bukan dengan nafsu, bukan. Tapi semata-mata supaya dia dapat taat kepada perintah Allah. Itu maksudnya. Bukan nak tundukkan hati dia tu supaya kemegahan kan sebelum ni kita dah fahamkan definisi dia, iaitu menundukkan hati-hati manusia tu supaya tunduk kepada itu kemegahan. Jadi nak tundukkan hati raja tersebut supaya dia mendengar nasihat apa yang kita berikan kepada dia. Itu tujuannya. Bukan ada kepentingan individu. Itu salah lah. Kalau dia menggunakan agama, tunggangan agama tu sebagai untuk kepentingan dia, individu dia, maka ni juga dicela dalam syarak. Sebab tu tak kena jaga juga. Kita nak kena jaga niat kita juga. Itu penting tu. Tu nak kena jaga dia punya hati juga tu. Itu susah ni. Hati nak jaga ni memang cukup susah. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat. Tadi dah tahu penyakit, sekarang nak ubat dia macam mana? Dah kena penyakit. Dah kena penyakit, macam-macam penyakit virus. Sekarang ni macam-macam virus. Virus yang paling bahaya, virus yang paling bahaya daripada COVID, daripada apa-apalah, influenza ke, apa za ke, virus yang paling bahaya adalah virus yang merosakkan agama. Itu virus yang paling besar lagi. Kalau kena coronavirus pun, kalau kena virus influenza ke, kalau mati,
mati dalam keadaan beriman, berjaya, tak ada masalah. Tapi kalau agama rosak, mati dalam keadaan begitu, apa jadi pada kita? Akan sengsara lama, tak ada full stop. Akan hidup kekal dalam sengsara. Itu kita takut. Sebab tu bahaya lagi mudarat di akhirat berbanding mudarat di dunia. Dunia ni kalau sakit macam mana pun, mati hilang sakit. Kan? Tapi di akhirat, kan, kalau dah diletakkan sebagai satu orang yang sengsara, dia akan sengsara selama-lamanya, tak mati-mati. Itu yang susah tu. Kan? Itu yang kita nak elakkan. Sebab itulah kita kena cepat-cepat kena tahu apa ubat dia nak supaya kita dapat berubat. Penawar dia, apa dia penawar dia? Jadi dia kata apa? Dan ketahui ilmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Dia punya ramuan dia punya makjun dia, dua je dah makjun dia, ilmu, amal. Ilmu, amal. Kena tahu dan amal. Tahu, amal. Ni cara kaedah dia. Adapun ilmu, iaitu ubat dengan ilmu itu, iaitu dengan mengetahui ia akan segala kebinasaannya, kemegahan itu yang bersegera di dalam dunia. Kan? Kemegahan ni sekejap je kat dunia ni. Kan? Seperti dengki atasnya seorang yang megah itu oleh manusia. Jadi apabila mudarat datang, kita kalau kasih sangat kemegahan, dia akan bersegera dia punya kebinasaan dia. Sebab kenapa? Akan datang orang yang cemburu pada dia. Dah cemburu, sakit hati, datanglah sifat dengki kepada dia. Sebab tu orang-orang yang harta yang banyak-banyak ni memang banyak orang dengki. Orang yang tak ada iman lah. Orang yang lemah iman memang suka dengki. Dia tengok orang kaya sikit je, ini mesti rasuah ni. Tengok kaya sikit, ini mesti buat benda tak betul. Dia kerja ni je, kenapa boleh pakai ni? Itu pun sibuk dia nak kira kan. Baru kerja jual nasi lemak pandan, tapi pakai kereta Mercedes. Dia tak tahu orang tu jual nasi lemak pandan, tapi nasi lemak pandan ni ekspor pergi jauh, dia tak tahu. Kan? Dia sibuk dia tengok orang tu, jual nasi lemak je, tapi dia pakai Mercedes. Kan? Itu hari tak bising pula masa Toy Gotah itu hari ramai yang pakai Mercedes. Masa Gotah sangat mahal tu hari kan. Ramai saya tengok dekat Kek Manggam ke Kek mana tu, dekat Pulau Bukit tu kan. Mercedes potong Gotah tu. Dekat subhanallah. Orang pakai Mercedes potong Gotah. Kan? Apa masalah? Jadi itu cakap apabila kita cintakan kemegahan, ada saja yang akan dengki kepada kita. Jadi itu yang bersegera tu. Orang kebinasaan bersegera. Orang sentiasa nak cari apa kita punya nak supaya kita ni jatuh. Itu biasa. Kan? Dan menyakiti mereka itu akan orang yang megah tadi. Kan? Dia dengki lah, letak paku lah kat rumah, letak ni lah, letak tu lah, macam-macam lah. Supaya orang tu jatuh. Dah jatuh, suka lah, bagus. Dia dah miskin lah, padan muka. Itu sifat dia. Orang-orang yang tak ada iman, orang yang lemah iman, tu sifat dia akan suka sifat untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang kita perlu buang. Sebab tu janganlah cinta sangat kemegahan tu. Jadi akan jadi perkara yang disebut dalam kitab ini. Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Memang susah lah. Orang dah biasa megah ni, nak hilangkan kemegahan tu bukan senang. Susah. Dah biasa hidup dengan megah ni, tiba-tiba nak buang kemegahan tu, ya Allah, bukan senang. Kan? Dah biasa hidup senang, dah biasa makan ikan tenggiri, dah biasa makan ikan teri, kan? Tiba-tiba nak makan ikan selah, susah lah. Kan? Dah biasa makan semua makan yang baik-baik kan. Dah biasa minum kopi pun kopi yang mahal. Takkanlah nak minum kopi cap tupai. Macam itulah. Orang kata dah biasa selera tajam. Kan? Dah biasa sedap pakai aircon. Kan? Tiba-tiba tukar kipas air. Tak mahu dia tu. Walaupun sejuk,
Kan? Aircon juga kan susah nak buang kan. Siapa berani kat rumah dia buang aircon, pasang kipas juga. Pasang kipas biasa je. Tak berani tu. Dan lagi musim sekarang panas kan. Tak berani dia nak buang aircon tu. Dia dah sedap. Sebab apa? Dah datang kesedapan tu. Begitu juga dengan kemegahan. Apabila dia datang kesedapan dalam kemegahan, bukan senang nak buang kemegahan tersebut. Itu kita tahu. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang kemegahannya. Biasa. Janganlah aku jatuh miskin. Agak-agak doa, ya Allah kayakan aku. Kayalah aku, kaya aku. Jangan miskinkan aku. Kan? Kaya je mintanya. Kan? Dengan jadi dia kata apa? Takut daripada hilang akan kemegahannya daripada berubah hati manusia. Manusia dia kan hati ni bolak-balik. Kan? Hatinya sentiasa berubah-ubah. Itu yang takut tu. Itu yang manusia tu. Dia sentiasa dalam ketakutan sebab hati tu Allah jadikan memang khaliqu halu'a. Allah jadikan dia hati dia tu keluh kesah. Memang begitu. Kencang bolak-balik. Kan Allah jadikan begitu sebagai ujian bagi manusia ini. Itu Allah bagi tahu. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia ni. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya kemegahan itu bagi dirinya, manusia tu sujud pada dia, tunduk pada dia, nescaya tiada perkekalan ia. Kalau dia tuntut kemegahan tu supaya orang semua tunduk pada dia, seperti mana Fir'aun laknatullah, kan, dia kan megah dengan pemerintahan dia hebat, tengok kerajaan yang hebat, macam-macam hebat, semuanya sujud kepada dia, kan? Kerana ia akan mati. Orang yang sujud akan dia, kerana dia tu, diri dia Fir'aun tu kan akan mati. Kita juga apabila kita tuntutkan kemegahan juga, tak lama tu kita juga akan mati. Kan kita dah tahu dah, Allah Taala dah hukum kita mati. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang ada roh, ada nyawa, pasti akan merasai mati. Tak boleh lari. Nak megah macam mana? Paling tinggi pun 60-70 tahun tu. Sebab Nabi kata umur umat aku ni baina sitti wa sab'ina. Di antara 60 ke 70 tahun. Yang lebih tu standby. Kan? Buat amal sikit. Buat ziarah. Sebab ada dalam hadis Nabi tu, siapa yang buat ziarah tu umur dia panjang. Siapa rasa nak panjang umur buat ziarah. Panjang sikit, Allah tambah plus panjang umur. Siapa nak panjang buat ziarah. Itu hadis riwayat Muslim. Kita sebagai orang beriman yakin akan kalam Nabi SAW. Buat dah dengan yakin, InsyaAllah umur panjang. Siapa nak panjang Tapi nak panjang macam mana sekalipun, pada satu hari pasti akan mati. Macam Nabi Musa AS kan. Nabi Musa AS juga orang yang garang. Israel datang pada dia lempang, terkeluar mata. Dalam hadis kan, dia lempang malaikat Israel, terkeluar mata Israel tu. Punya garang Nabi Musa AS. Datang nak cabut nyawa kan. Nabi Musa kata, tunggu dulu. Sehingga malaikat Israel naik berjumpa dengan Allah. Musa ni macam-macam hal lah. Kan? Maka Allah Ta'ala bagi hikmah pendekkan cerita, Allah datangkan satu bulu kambing kan, yang satu kulit tu ada bulu. Kemudian tunjukkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, adakah kamu ingin hidup sebanyak mana bulu ini? Kan? Maka Israel Allah tanya, kau nak hidup macam mana? Kau nak hidup berapa panjang lagi? Adakah kau nak hidup panjang seperti mana bulu yang ada dekat atas kulit ni? Dia pun orang yang bijak juga kan. Ini aku dah tua macam gini pun dah tak larat dah ni. Kan aku tambah umur lagi kan. Tak boleh buat lah, kata tak apalah. Aku redha lah, matilah. Mati juga kan. Nak hidup panjang macam mana? Kita nak hidup, tengok keadaan kita 70 tahun, 80 tahun, apa yang kita boleh buat? Kalau pergi umrah, berapa kali umrah yang kita boleh buat? Lain lagi kalau yang jalan kaki kan, naik motor tu pun nak naik atas tu pun mencungap yo. Nak pergi kat motor tu pun dekat skuter tu pun mencungap. Kan? Berapa banyak kita boleh buat? Boleh buat. Jadi kita dah tahu dah. Nak tak nak kita redha juga, kita tahu kita akan mati. Jadi kalau seorang cintakan kemegahan, pasti kemegahan itu sementara. Pasti dia akan mati. Itu dia.
Demikian juga, demikian apa? Demikian berkekalan tu sekalian yang sujud kepadanya. Yang sujud pada dia, yang sujud pada Fir'aun juga akan mati. Orang yang kita tuntut supaya dia tunduk kepada kita, dia tu juga akan mati juga. Pun sama juga, tak kekal. Maka betapa suka ia, maka adakah suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Syekh ni datangkan fikir. Nak ada apa? Adakah suka ia seseorang tu dengan kemegahan dunia yang dia dapat tu, yang akan binasa tu, yang menyebabkan akan hilangkan kemegahan akhirat berkekalan? Adakah dia suka? Pasti dan pasti dia tak suka sebab benda tu bersifat sementara. Dan ada pun amal, maka mengerja engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan bahawa seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Ini Syekh datangkan satu kisah, satu orang raja, dia nak datang orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang tidak ada cinta dunia. Jadi orang zahid ni tahu, oh raja nak ziarah aku ni. Dia nak tengok kezuhudan aku ni. Kan, jadi dia tahu. Dia dah tahu raja tu datang sebab dia nak jaga hati dia tu supaya jangan orang anggap dia tu sebagai zahid. Jadi apa dia buat? Maka terkala mengetahui orang zahid, orang yang tidak ada cinta pada dunia itu akan kedatangan raja, raja nak datang ziarah dia, maka menyuruh ia dengan menghidangkan makanan. Maka dia suruh ahli keluarga hidangkan makanan. Hidangkan makanan banyak-banyak, hidangkan makanan, maka memakan ia yang zahid tadi dengan bersangatan lobo, dengan makan banyak. Depan raja tu dia makan banyak. Jadi raja pun tengok, ni zahid ke? Gelojo. Tengok, orang zahid tapi makan. Ini ke orang yang dia ceritakan ni, dia ke zahid? Dan membesarkan ia akan suapannya saja dia dibesarkan mulut dia supaya pandang buruk pada dia, supaya hilang zahidnya daripada dalam hati raja, bukan dalam supaya hilang zahidnya dalam diri dia, supaya hilang zahid itu sangkaan raja tu kepada dia, dengan tujuan dia buat begitu supaya raja tu jangan menyangkakan bahawa diri dia tu seorang yang zahid, seorang yang zuhud. Maka tatkala melihat akan demikian, maka oleh raja, maka raja itu maka berpalinglah ia raja tu dah tak tengok, ini bukan ini orang cerita kata dia zahid, tak nampak pun kan, makan semacam aja kan. Kalah pula orang tak pernah jumpa makan. Kalah pula orang Kebuluh. Tak tahu lebih daripada Kebuluh lagi. Dah tengok ada hilang dah kan, dah hilang dia punya pandangan zahid tu oleh raja tu dah hilang. Tu tujuannya. Maka berkata orang yang zahid, orang yang zuhud tadi itu, alhamdulillahillazi sarafaka anni. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memalingkan ia akan dikau, akan raja tadi, daripada aku. Tu dia. Memang saja dia buat begitu supaya apa? Orang jangan anggap dia ni zuhud. Kalau kita sekarang ni semua nak menunjuk kan, kalau buat ibadat tu, buat khusyuk, orang tengok kan. Tu banyak. Tapi bukan semua, bukan orang sini. Cerita tu, janganlah terasuk kan. Tak ada lah saja orang sini kan. Jadi kadang-kadang berlaku begitu. Hati ni jahat. Hati ni jahat. Dia mula-mula datang sifat ajaib. Ajaib ni ujub, pelik dengan diri tu. Aku seorang yang buat ibadat, orang lain tak buat ni. Dia mula-mula datang tu. Apabila datang tu, datanglah lama-lama kelamaan, datang riak. Dia dah selesa dengan makam ujub tu. Kan? Lama kelamaan dia buat lagi dah tak ada kerana apalah. Dia buat kerana nak menunjuk. Sebab tu hati ni sangat-sangat bahaya. Sebab tu kena banyak istighfar. Kena banyak istighfar. Sebab tu lepas semayang mesti istighfar. Setiap ibadat lepas ibadat buat istighfar. Lepas sedekah tu sebenarnya pun istighfar supaya kita jangan ingat sedekah tersebut. Orang yang benar-benar beriman pada Allah, dia tidak merasakan bahawa dia membuat kebaikan. Ini orang ni bukan senang. Kena pula kita dah sedekah. Aku sedekah 1000 kat surau tu.
Tu yang orang buat oneng tu. Tu yang orang buat tile tu. Itu dan yang sedekah tu. Ini semua merosakkan duit kita dihangui. Habis lah. Apa yang kita belanjakan tadi tu hangui, tak dapat apa-apa. Sebab apa? Kita dah teringat-ingat benda tu dah rosak amal tersebut. Teringat-ingat akan amal tersebut. Kalau teringat, cepat-cepat kita istighfar Allah. Astagfirullah. Tak ada. Kita tidak kan kita punya amalan kita. Sebab tu kita nak jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan melainkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Sebab tu apabila kita buat ibadah cakap aku tak ada buat tak mampu pun. Allah yang gerakkan diri aku ni untuk buat ibadah. Kalau Allah tak taufik pada aku nak sebut satu subhanallah pun aku tak mampu. Jadi apabila kita nampak segala kekurangan yang ada dalam diri kita, maka teruslah kita rasa diri kita ni tidak ada apa-apa. Apa sahaja kebaikan yang kita buat, ini semata-mata kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam. Cukup dah tu. Wallahu a'lam. Akan datang bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Wallahu a'lam. Tak ada. Soalan ditutup tak ada soalan. Dah lewat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا في إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنه ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته